Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang mencadangkan supaya Haji Jinur letak jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah. Ada juga yang mencadangkan supaya Haji Jinur segera bubarkan saja Dewan Undangan Negeri Sabah. Karena antara penyelesaian terbaik di dalam kemelut politik Sabah, terutamanya berkaitan dengan tuduhan-tuduhan rasuah membabitkan perlumbungan dan juga mineral, satu saja cara yang perlu dibuat kata mereka ialah cepat bubarkan saja Dewan Undangan Negeri dan atau letak jawatan, kata netizen. Saya kurang setuju kalau Haji J letak jawatan. Kalau Haji J letak jawatan, negeri Sabah akan lebih porak-poranda politiknya. Kalau Haji Jinur tidak lagi sebagai Ketua Menteri Sabah atau tiba-tiba letak jawatan, maka politik Sabah akan lebih tidak stabil. Jadi pilihan yang lebih baik, lebih tepat buat masa ini ialah Haji Jinur membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah pada kadar yang segera. Hal ini bagi meredakan suasana, meredakan keadaan. Tetapi jika dilihat pada waktu ini, musuh politik JRS khususnya mempunyai peluru untuk menembak JRS pada waktu ini. Antara pelurunya ialah ketidakstabilan dalam JRS itu sendiri. Apabila Partista dan SCPP telah pun keluar daripada gabungan itu, tentunya ini akan digunakan sebagai satu peluru bagi menyerang kepimpinan Haji Jinur. Selain daripada itu, peluru yang boleh digunakan oleh musuh JRS juga ialah tentang rasuah membabitkan Albert T dan beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Tetapi keluarnya Jeffrey Kittingan SCPP daripada parti ataupun gabungan JRS juga menjadi satu hikmah kebaikan kepada JRS, kerana mereka tidak perlu lagi menanggung liability akibat daripada keterlibatan dakwaan kononnya Jeffrey Kittingan dan pembantunya telah menerima rasuah. Jadi apabila tiada lagi Jeffrey Kittingan di dalam parti gabungan rakyat Sabah, maka satu lagi beban, satu lagi liability terhadap JRS telah pun dapat diatasi. Bagaimana pula pendapat anda? Mana yang lebih penting? Kukuhkan dulu keadaan atau bubarlah sekarang? Dan apa nasib kepada Partista dan SCPP? Ada yang menjangkakan SCPP mungkin akan kehilangan kuasa kerana SCPP seperti yang diketahui tidaklah mempunyai kekuatan yang lebih bagus, kata netizen. Ada juga yang menjangkakan STA mungkin akan mendapat laba kerana mereka tidak perlu lagi bekerja sama dengan parti daripada Semenanjung Malaysia. Oleh sebab itulah, ada yang menjangkakan menganggap tindakan STA dan SCPP keluar daripada parti JRS, gabungan JRS, satu tindakan yang tepat. Tapi menjadi persoalan sekarang ialah kemana hala tuju mereka? Kekalkah STA dan SCPP sebagai parti solo dalam PRN Sabah atau mereka akan kembali semula bersama dengan Perikatan Nasional? Tinggalkan komen anda. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee.
Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera. Dun Sabah bubar petang ini. Itu antara ramalan kenyataan daripada para pengulas politik berkait dengan keadaan politik Sabah yang makin meruncing dan makin panas. Pertanyaan itu mungkin boleh dijawab dengan mengatakan bahawa keadaan politik Sabah sekarang ini memang terumbang-ambing. Selepas Jeffrey Kitingan bersama dengan Parti STAR sah keluar daripada GRS, bermaksud apa kedudukan Jeffrey Kitingan sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah yang kedua? Adakah beliau masih kekal sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah yang kedua? Atau adakah beliau benar-benar telah pun meninggalkan jawatan itu? Apabila jawatan itu dikosongkan, bermaksud hampir 100% Dewan Undangan Negeri Sabah perlu dibubarkan. Nasib baiklah, Timbalan Ketua Menteri yang kedua masih wujud. Tapi dengan keluarnya lagi SAPP daripada GRS, kini menjadi tanda tanya. Apa masa depan GRS? Dan apa pula masa depan STAR dan juga SAPP? Mana yang lebih kuat sebenarnya? GRS atau STAR dan SAPP yang telah keluar? Ada beberapa isu yang boleh diulas di sini. Yang pertama, punca mereka keluar daripada parti GRS atau gabungan GRS. Semalam dinyatakan punca STAR dan SAPP keluar daripada GRS, ditendang daripada GRS kerana keengganan mereka untuk menggunakan lambang atau logo parti GRS dalam pilihan raya nanti. Ini menunjukkan bahawa GRS sudah betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak. Selain itu, parti parti STAR dan SAPP mungkin benar-benar mahu supaya semua kawasan mereka dapat tandingi tanpa ada yang namanya kehilangan kerusi. Jadi itu sebabnya mereka sanggup ditendang daripada GRS. Dengan itu, apabila mereka tidak bersama lagi dengan GRS, sudah tentu kita sudah dapat meramalkan dan mengetahui mereka akan bertanding secara solo. STAR boleh bertanding di mana-mana yang dia suka tanpa mahu peduli lagi siapa yang harus mereka langgar. Ada juga kebaikan, ada keburukan, ada pro dan kontra STAR dan SAPP keluar daripada GRS. Antaranya, mereka bebas membuat keputusan apa saja logo, apa saja calon, di mana saja mereka bertanding boleh. Kalau sebelum ini mereka terikat dengan keputusan daripada GRS, maka sekarang ini mereka bebas mengambil keputusan apa saja yang mereka mau buat. Kedua, sentimen undi untuk parti lokal juga kini bebas dibawa oleh parti SAPP dan STAR. Kerana semasa mereka bersama dalam GRS, sudah tentu mereka terganggu apabila GRS mahu bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan pula seperti diketahui mempunyai parti daripada Tanah Melayu Semenanjung. Jadi, apabila SAPP dan STAR sudah keluar daripada GRS, mereka lebih mudah melaungkan naratif undi parti lokal tanpa mengundi parti Semenanjung. Kerana kini mereka sudah tidak bekerja sama dengan sesiapa lagi. Itu antara perkara yang mereka dapat hidup. Dan ada rakan mengatakan bahawa parti STAR dan SAPP tentu keluar daripada GRS bukan kerana suka-suka. Mereka sudah membuat kajian di lapangan. Mereka mempunyai
kekuatan sendiri. Sekian dulu, tinggalkan komen Anda.